masa tu yalah, saya pun tidak banyak fikir. Saya ikut, saya duduk di atas bot tu, di atas kapal tu. Sebab pemandu di bawah kan, saya duduk di atas mengambil tengok pemandangan. Jadi ada satu orang, dia beritahu mana arah jalan ni. Jadi sampai di satu tempat tu memang cetek. Kami terlanggar air kawasan cetek dan mengakibatkan Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. So hari ini saya nak kongsi satu cerita. Bukan di atas jalan raya. Cerita ni di atas laut. Okay. Nak katakan nyeri tidak nyeri, tapi adalah pengajaran daripada cerita ni. Semoga kalian ambil iktibar lah apa yang telah saya akan ceritakan kepada kalian. Kes ni berlaku pada 2005. Ya, pada tahun 2005 saya turun ke laut. Apa ni? Untuk hilangkan rasa sedih itulah, saya turun ke laut. Saya pergi Pulau Bait Semporna, tempat kilong pakcik saya lah. Dan kebetulan masa tu sepupu saya pun dia menjaga kelong tu. Saya balik hari tu. Jadi masa dah saya datang ke kelong tu, dia berceritalah dengan orang sana bahawa ada barang mau diantar, mau ditukar. Masa tu kan, so, jadi dibagi tahu lah ada perdagangan pertukaran barang di, saya tidak ingat pulau mana tu. Sepupu saya ingat tu, saya tidak ingat. Jadi saya kata dengan sepupu saya nak ikut. Saya nak rasa pengalaman macam mana perniagaan pertukaran barang. So, besok paginya kalau tidak silap saya pukul 5 pagi kecoh sudah. Kata sepupu saya kita akan bergerak ke pulau tu. Saya tidak ingat nama pulau tu. So kami seramai 11 orang dalam bot besar bergerak menuju ke pulau tu dengan barang, kalau tidak silap saya, ikan masin. Entah berapa, saya tidak ingat lah berapa banyak tu ikan masin tu, saya tidak ingat. Dengan bakul yang besar itulah, nanti saya tunjuk. So dalam perjalanan tu, situlah saya pertama kali jumpa ombak laut yang setinggi 3 meter. Dia tidak ganas lah, dia cuma ombak biasa saja. Dan memang saya kira macam terkejut lah. Saya kata dengan sepupu saya, kenapa terjadi begini? Inilah dipanggil ombak laut, bukannya ombak angin. Kalau ombak angin lagi ganas. Memang cantik lah masa tu. Dan saya jumpa terumbu karang yang masa tu ombak kan menghempas tu terumbu karang, saya nampak. Sampai ke destinasi yang pulau dimaksudkan, kami dah lah, bukan kami, mereka berbincang lah. Saya kan cuma mengikut saja. Nama pulau tu kalau tidak silap saya Pulau Boyan, Pulau Air dalam bahasa Melayu, Pulau Air, tapi dalam bahasa masyarakat Bajau dipanggil Boyan, Pulau Boyan, iaitu Pulau Air. So
perdagangan tu pertukaran barang bukan berlaku di pulau tersebut. Pertukaran barang tu berlaku di Pulau Omadal. Cuma saya tidak ingat kenapa kami ke sana. Saya ikut saja. Memang cantik pulau tu. Di dalam perjalanan dimaklumkan pertukaran barang tu berlaku di Pulau Omadal. Salah satu pulau di pulau-pulau sempurna lah. Jadi kami bergerak daripada Pulau Boyaan tu pergi Pulau Omadal. Dan saya tahu masa tu panas. Kami semua tidur berlindung di bawah kabin kapal tu lah. Tak juga besar kapal tu, cuma lambatlah bergerak. Sampai di Omadal tengah hari kami sampai. Kalau tidak macam pukul 11 pagi. Bukan kira tengah hari 11 pagi. Jadi kami semua bergerak mengelilingi pulau tersebut, Pulau Omadal ni. Apa yang menarik perhatian saya dengan Pulau Omadal ni, tanah penguburannya, satu tempat tu tanah kubur tu ada banyak nisan. So saya dimaklumkan, benar atau tidak, mana-mana orang yang meninggal akan ditanam mengikut keluarga. Kalau itu keluarga si Pulan, daripada bapa sampai kepada anak cucu ditanam dalam satu tempat. Sebab ialah kawasan kan berada di pulau. Cuma satu pulau semua di tanah kuburan tu ada satu yang saya pelik. Ada kuburan Cina. Dalam majalah 3 dia ada cerita pasal kuburan Cina ni. Pulau Omadal ni mengikut sejarah dia merupakan pusat perniagaan zaman dahulu lah. Ini cerita sejarah lah pula. Sebab kira macam pusat perdagangan. Kalau tanah Melayu di Melaka, kalau di Sabah Sempurna, dia ada pusat perdagangan. Sebab ini terbukti dengan penemuan sawu setinggi 3 meter. Jadi berbalik pada cerita saya tadi, kami mengelilingi pulau tu dan ternampak ada satu tempat di tanah, iaitu tanah kubur lah. Tanah kubur di mana hanya satu saja kuburan Cina. Masa tu kan, ialah ikut dengan kanak-kanak lagi, berketawa sejak dengan budak-budak. Siap kutuk kuburan Cina tu. Rupanya salah. Tahu tu lah, zaman tu kan kurang ilmu, tidak tahu. Jadi kami berjalan mengelilingi pulau. Dan kebetulan hanya saya saja seorang yang membawa duit. Kalau tidak silap saya RM9 saya bawa. Dan duit saya tu terjatuh di pantai. Bukan di pantai, di lantai pulau tersebut. RM9 tu jatuh. Setengah masa membeli makanan, ya Allah, saya mencari, mana ni. Baru saya ingat, saya rupanya ada kasih keluar sesuatu dari poket saya. Dan mungkin duit saya jatuh. Saya larilah balik tempat di mana saya kasih keluar barang daripada poket saya. RM9 tu. Alhamdulillah saya dapat balik jumpa RM9. Walaupun sebenarnya masa duit saya jatuh tu, budak-budak kampung sedang bermain bola tampar tengah hari, tengah main bola tampar. Dengan duit RM9 itulah kami beli makanan. Yang lucunya kan, kami tidak ada bawa makanan, tidak merancang, ikut saja. Dan saya pula kebetulan ada bawa duit RM9. Jadi kami makan. Makanan kami tahu apa? Pastel. Kalau orang sini panggil karipap mihun. Kami beli di satu kedai yang orang menjual pastel tu. Dia tidak hidangkan banyak, dia tidak sediakan banyak, dia sikit saja. Tetapi kami ni memang lapar habis. Dan masa tu murah, 10 sen satu biji. Biar bayangkanlah RM9 habis. Berkongsi kami dengan yang lain. Daripada 11 orang tu sebenarnya 7 orang kanak-kanak. Bukan 7 orang kanak-kanak, 7 orang
bukan orang dewasa lah, remaja. So masa itu saya masih remaja. Kalau masa itu saya baru umur 23 kalau tidak silap saya 23 lah. Masih remaja 23. Jadi hanya orang dewasa ada 4 orang. Dan saya seorang saja yang ada duit. So dengan duit saya lah tuh kami makan pastel. So yang ceritanya kesian tuh orang tuh dia tidak sediakan banyak. Kalau dia tahu dia apa nih, dia macam mana ya, dia tahu hanya hari ini saja, tapi tidak sangka rezekinya bertambah dengan kami masa tu. Saya kami beli semua karipap mie-nya tu, pastelnya tu habis. Sehingga kami minta tolong lagi, tolong masakkan lagi. Wah. Makcik tu pun masakkan untuk kami. Makan juga kami tapi kehabisan. So saya tidak lupa masa tu saya duduk di jembatan di mana Saipul Apek berlakon yang di dalam cerita filem Duyung tu. Dia ditolak dan dia merajuk. Masa dia mendayung tu, dia mau balik di rumahnya, ada satu jembatan tu, nanti saya tunjuk sini ya. Disitulah saya dengan saya punya sepupu, dengan budak-budak kampung, kami duduk mengenangkan nasib kami tidak makan. Padahal sudah makan pastel, tetap lapar. Memang satu kesilapan lah tidak membeli makanan, main ikut saja. Jadi ceritanya pada pukul 2 petang rupanya ada satu tu rumah di situ, kira keluarga lah. Tak sangka juga yang kami ni keluarga dengan dorang. Jadi dia bilang, tak apalah, manangkan kamu tidak makan, dihidangkan minuman lah, makanan. Dia letakkan apa ni, roti dan biskut. Sementara tu istrinya dia pergi hidangkan minuman. Bila dia letak pinggan roti tu di depan kami, ya Allah, satu perangai yang saya tidak boleh lupa. Habis pinggan tu dengan habis roti tu dengan sekelip mata. Semua berebut, termasuk dengan saya sekali. Dan harus ingat masa itu saya bukan cikgu. Saya belum bergelar cikgu lagi. Saya masih lagi kerja sebagai kaki tangan swasta. Sampai orang yang menghidangkan minuman terkejut. Habis dia bilang. Kami pun malulah, minta lagi. Lepas dia hidangkan makanan tu, kami minum. Dan pukul 3 dibagi tahu orang dari seberang sudah sampai dan mesti bertukar barang. Itu yang seronok. So kami pun bergeraklah daripada tempat kami berlabuh tu. Kapal kami berlabuh di sebelah utara. Lupa saya cerita. Kapal kami berlabuh di sebelah utara. So utara Pulau Madal. So pertukaran barang tu berlaku di sebelah selatan. So kami kena bergerak daripada utara berpusing ke selatan. Dan ketika tu air mula naik. So bila air mula naik, ada satu tempat ni dia cetek. Jadi masa tu yalah, saya pun tidak banyak fikir, saya ikut, saya duduk di atas bot tu, di atas kapal tu. Sebab pemandu di bawah kan, saya duduk di atas. Mengambil tengok pemandangan. Jadi ada satu orang dia bagi tahu mana arah jalan ni. Jadi sampai di satu tempat tu memang cetek. Kami terlanggar air kawasan cetek dan mengakibatkan kapal kami tu miring sebelah. Dan beberapa orang hampir terjatuh ke laut, termasuk kami yang berada di atas. Nasib juga lah kami ni pegang sesama kami untuk mengelakkan jatuh ke bawah. Jadi guys, saya masih ingat lagi guys, bila kapal tu miring, air masuk ke dalam. Dia miring begini, air masuk. Dan harus ingat, kami membawa ikan masin. Saya tidak ingat berapa bakul tu, memang bakul besar lah. Tapi nasib juga bakul tu tidak jatuh. So kami stabilkan balik dengan berdiri sebelah bot tu supaya imbang balik. Dan memandangkan memandangkan
bot tu sudah dipenuhi air dan tenggelam lah. Dan bot tu tidak terapung, dia tenggelam. Jadi masa tu dorang bagi tahu yang ada satu pakcik, dorang tolong kasih keluarkan air. Kami pun bekerjasama kasih keluarkan air. Sementara yang lain dorang cuba periksakan di bawah kapal tu, adakah bagus, tidak pecah ke apakah. Dan beberapa minit kemudian barulah kapal tu terapung balik. So kami meneruskan perjalanan kami. Dalam perjalanan tu kami singgah di satu tempat yang dimana sistem pertukaran barang. Barang kami ikan masin, dan kami bertukar dengan peralatan dapur macam kuali, sudip, sudu, apa lagi yang yalah peralatan dapur lah, pisau. Saya tidak ingat lah berapa bakul kami antar dengan orang, berapa bakul kami terima. Itu saya tidak ingat. Masa itu dorang lah yang berurusan, saya cuma tukang tengok. Kami dalam perjalanan balik daripada Umadal menuju balik pergi Pulau Bait, kami tidak melalui terusan sempurna tu. Kami melalui belakang Pulau Bumbum. Dan disitulah saya nampak panorama yang cantik. Saya tidak tengok ke langit, saya tengok ke bawah. Orang suka tengok ke langit, tapi saya tengok ke bawah sebab saya jumpa beberapa ekor penyu. Bila menimpasi suatu kawasan, penyu tu bergerak. Ada sebesar meja guru. Memang besar. Jadi dalam perjalanan balik gelap, lebih kurang jam 7 kalau tidak silap saya, 6.30 gelap sudah. Tiba-tiba hujan lebat. Seingat saya, mungkin saya tidak perasan sebab saya terlalu kusyuk, terlalu tekun dengan pemandangan air laut. Saya tidak perasan ada awan hitam. Jadi sepanjang perjalanan tu hujan lebat. Dan kedudukan perahu kami miring. Saya tanya kenapa? Sebab tiupan angin. Tiupan angin tu menyebabkan kapal tu miring. Dan lebih mengejutkan kami, bot yang kami naik tu bocor akibat dilanggar oleh air kawasan cetek yang sebelum ini. Ya Allah, bayangkan dalam 6.30 gelap. Yalah gelap sebab awan hitam kan. Kami berdoa lah. Saya berdoa untuk sampai selamat sana. Yalah, gila. Sudahlah, dalam kapal tu tidak ada jaket keselamatan. Dia ada pelampung, tapi yang kena 11 orang. Saya berdoa. Alhamdulillah kami sampai pukul 9 malam. Kami sampai pukul 9 malam. Dan tempat tu tidak hujan. Itu yang pelik dengan kami kan. Tapi semasa kami tidur, kami diganggu oleh benda yang tidak sepatutnya. Masing-masing 11 kami terbangun. Kami bertanya, kenapa ni ya? Kenapa panas tempat ni ya? Sedangkan air laut macam kenapa boleh panas sedangkan dia sejuk? Lebih lagi pada waktu malam. Jadi keesokan harinya kami bangun, bercerita, bersembang-sembang borak kosong. Dan akhirnya sepupu saya bagi tahu, ini mungkin sebab kita kutuk tu kuburan Cina. Itulah kita kena begini. Saya kata iya, mungkin sebab itulah. So guys, pengajarannya ni guys, bila kita pergi sesuatu tempat, bila nampak sesuatu yang pelik, jangan dikatakan ataupun jangan olok lah dalam bahasa orang Sabah. Itu zaman saya lah. Pengajaran pada diri saya dan kami hari itu yang 11 orang. Sebenarnya 4 dewasa itu tidak mengutuk, cuma kami ni yang nakal betul ni, pelik. Jadi apapun, saya harap lepas tu tidak ada kejadian seperti itu lagi lah. Itulah pengalaman saya di atas laut guys. Oke guys, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, like kalau boleh, komen kalau boleh, dan kalau boleh lagi share. Assalamualaikum.